Engkau dekat, penuh kasih sayang. Takkan pernah engkau biarkan hambamu menangis. Karena kemurahanmu, karena kasih sayangmu. Hanya bila dirimu ingin nyatakan cinta pada jiwa-jiwa yang rela dia kekasihmu, kau yang selalu terjaga, yang memberi segala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama baratu sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dipanjatkan syukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberi lagi, dipinjamkan sebuah kehidupan ini untuk kita teruskan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk berkongsi, dan saya lebih suka untuk menyatakan perkongsian ilmu. Kerana antara kita ini adalah saling perlu memerlukan. Tiada yang lebih, tiada yang kurang. Jika yang lebih, berkongsilah kepada yang kurang. Jika yang kurang, dapatkanlah ilmu daripada yang mungkin Allah takdirkan lebih sedikit dari kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya sengaja memilih satu tajuk yang bila saja kita nyatakan, ramai di antara kita ini rasa takut, ya Allah Subhanallah, rasa ngeri, rasa gerut, rasa kalau dapat kita nak lari dari apa yang ingin saya kongsi ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya sengaja memilih satu tajuk, iaitu rindulah kepada sebuah kematian. Bila sebut saja kematian, tak ada jiwa di dunia ini rasa seronok, rasa tak ada masalah. Dan ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang mengherankan. Ini adalah lumrah manusia. Kita ini, jika Allah kurniakan dengan umur 40 tahun, tentunya kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, lanjutkanlah umurku, ya Allah, paling kurang sehingga ke 50 tahun. Bila diberi 50 tahun, kita ingin hingga 70 tahun. Bila 70 tahun, ya Allah, lanjutkanlah umurku, ya Allah, hingga 100 tahun. Dan jika dapat, kita nak umur kita 1000 tahun. Seperti sebahagian daripada nabi-nabi yang dahulu yang menjangkau umur beribu tahun. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, rindulah kepada sebuah kematian sengaja saya nukilkan. Saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Kerana stigma kematian ini adalah satu yang menakutkan bagi kita. Kenapa takut? Tentulah kerana pelbagai sifat.
Kenapa takut? Tentulah kerana pelbagai alasan yang kita fikir munasabah. Untuk meninggalkan harta yang kita cari, kita himpunkan selama ini. Bukan sesuatu yang mudah. Untuk meninggalkan orang yang kita sayang. Anak-anak kita, isteri-isteri kita, ibu bapa kita, sahabat handai kita. Bukan satu yang mudah, tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin saya ini senang untuk bercakap. Tetapi di dalam hati, tuan-tuan, hanya Allah saja yang tahu. Sengaja saya memilih kosakata rindu. Kerana bila kita rindu, akan membuatkan kita rasa ingin bertemu. Dan pertemuan itu adalah pertemuan yang sangat indah. Sangat menakjubkan. Pertemuan yang kita dambarkan. Pertemuan yang kita rancangkan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita rasa rindu, insya-Allah sebahagian rasa risau, takut, bimbang dan pelbagai rasa itu insya-Allah akan berkurangan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hakikatnya di dalam Al-Quran dapat saya simpulkan satu perkataan ataupun ayat yang boleh kita rumuskan mengenai kematian. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sangat banyak mengingatkan kita perihal kematian ini. Sebagai rumusan, bolehlah kita nyatakan bahawa kematian adalah hal yang nyata. Mau tak mau, sedia tak sedia, kematian itu adalah hal yang nyata. Yang tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang dapat menyatakan bahawa kematian itu adalah satu ciptaan, dongengan semata-mata. Perlu diingatkan bahawa kematian juga bukan juga sebuah satu pengakhiran. Andai kata kematian ini adalah satu pengakhiran, subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alangkah seronoknya kita tidak dipertanggungjawabkan di atas apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Oh, seronoknya tuan-tuan. Kita tak perlu lagi risau untuk berhadapan dengan mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Namun, perlu kita ingatkan bahawa kematian ini sebenarnya adalah permulaan bagi satu fasa kehidupan yang baru. Jadi bila kita mati, kita sebenarnya berada di suatu fasa yang baru. Dan fasa inilah yang akan menentukan bagaimanakah nasib kita di dalam kubur nanti. Bagaimanakah nasib kita di akhirat nanti. Bagaimanakah kita dibangkitkan di padang mahsyar nanti, ya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang insan yang sangat kita cintai. Cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada manusia, kepada umatnya adalah cinta yang tidak ada tolak bandingnya. Rasulullah mengingatkan kita, perbanyakkanlah kalian dalam mengingati penghancur segala kelazatan dunia. Apa dia tuan-tuan? Penghancur segala kelazatan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara ringkas menyatakan,
penghancur segala kelazatan dunia, iaitu kematian. Orang yang paling hebat, yang paling bijak, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang banyak mengingat mati. Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan dalam Al-Quran. Rasulullah SAW juga menyatakan bahawa kematian itu akan datang kepada semua daripada kita. Suka ataupun tidak suka, dia tetap akan menyapa kita satu hari nanti. Tak dapat dipercepatkan dan tak dapat diperlambatkan walaupun satu saat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimata Allah Subhanahu wa taala, tajuk rindulah kepada sebuah kematian sengaja saya nukilkan kepada tuan-tuan untuk kita kongsi bersama. Paling kurang kita dapat mengubat rasa gusar kita. Seperti mana yang saya nyatakan tadi, apabila kita rindu, tentulah kita tidak sabar untuk bertemu dengan orang yang kita rindu, sesuatu yang kita rindu. Jadi rindulah kepada sebuah kematian. Rasulullah SAW menyatakan bahawa orang yang paling bijak, hebat, pandai adalah orang-orang yang paling banyak mengingati mati. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimata Allah Subhanahu wa taala, bercakap memang senang, tuan-tuan. Saya lontarkan kata-kata ini mungkin senang, tetapi hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang tahu betapa risaunya kita. Dan kerisauan ini bukan sesuatu yang tidak wajar. Tetapi dalam masa yang sama, rindulah kepada sebuah kematian. Apabila rasa rindu, tentulah kita akan bersedia untuk bertemu orang yang kita rindu. Bersedia untuk bertemu dengan sesuatu yang dirindui. Adat kita manusia, mungkin kita pernah jatuh cinta. Apabila jatuh cinta, tentulah kita seronok jika dapat bertemu dengan orang yang kita kasihi. Kita cinta kepada kedua ibu bapa. Paling kurang di hari raya, kita rasa rindu nak bertemu mereka. Seorang ayah, seorang ibu yang mempunyai anak tentu saja rindu untuk bertemu anak-anak. Balik saja kerja tak sabar-sabar, tuan-tuan, ya Allah. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita memandu kereta dengan angan-angan di minda kita, ya Allah, seronoknya aku nak jumpa anak-anakku di rumah. Subhanallah. Begitulah halnya dengan sebuah kematian. Rindulah kepada sebuah kematian, tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Mulk, ayat yang mungkin kita sering baca di awal-awal, iaitu ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allazi halaqal mauta wal hayata liyabluwakum aykum ahsana amala wa huwal azizul ghafur. Antara mafhumnya ataupun maksudnya, Allah sebut Allah lah, yakni aku, yang menjadikan mati dan hidup. Allah jadikan jodoh mati, jodohnya hidup, hidup, jodohnya mati. Supaya dia menguji kamu. Kenapa ya tuan-tuan dan puan-puan?
kematian ini, jika kita rasa kita nak bersedia, sebenarnya kematian ni Allah kata supaya dia menguji kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya? Dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua ini, rupa-rupanya Allah telah nyatakan dengan jelas. Allah menjadikan mati dan hidup dengan satu tujuan saja, ya Allah. Ya tuan-tuan dan puan-puan, supaya dunia adalah medan ujian bagi kita sebagai manusia. Jadi bila kita tahu dunia adalah sebuah medan, tak perlulah kita nak rasa besar diri kita. Kita rasa kita ni hebat. Kita rasa kita ni lah orang yang paling handsome. Ya Allah, akulah yang paling kacak, akulah yang paling kaya, akulah yang paling macam-macam. Sehingga kita lupa dengan ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Iaitu Allah menyatakan apa? Supaya dia menguji kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya? Dan Allah tutup kemas ayat Al-Mulk ayat yang kedua ini dengan dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Subhanallah. Sifat Allah, Allah maha pengampun ini membuatkan kita rasa kita ada harapan. Sebagai manusia, kita tak lari daripada melakukan kesilapan, melakukan dosa kecil, maupun jika ada yang melakukan dosa besar. Allah menyatakan, berdoalah kepadaku, minta ampunlah padaku, insya-Allah akan kumakbulkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-35 yang memang sering kita baca, kullu nafsi zaikatul maut. Setiap kehidupan itu pasti merasai maut. Dan apabila ada sahabat kita meninggal, kenalan kita meninggal, ataupun siapa saja meninggal, kita sering menyatakan atau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tahu bahawa kematian itu nyata. Tapi manusia itu memang sesuatu yang luar biasa. Kita telah tahu bahawa kematian itu nyata, tetapi persiapan untuk mati itu kita kesampingkan. Yang menghairankan, kita ni terlampau pandai untuk mengatur kehidupan di dunia ini. Kita merasakan bahawa kita hebat merancang kehidupan dunia ini. Oh, aku nak jadi seorang doktor. Jadi apakah langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk menjadi seorang doktor? Pastinya kita memotivasikan diri kita supaya belajar bersungguh-sungguh. Kesampingkan perkara-perkara yang mengganggu proses pembelajaran kita. Akhirnya, cita-cita kita untuk menjadi seorang doktor perubatan, menjadi seorang pensyarah, menjadi seorang guru, menjadi seorang ilmuwan terkemuka tercapai. Kita terlampau hebat dan kita merasakan kita hebat merancang kehidupan dunia ini. Bila telah mempunyai pekerjaan, kita merancang pula untuk membeli kereta. Wah, seronok memandu kereta besar ini, kereta ini, kereta itu. Bukan sebuah, 2 buah, 3 buah. Kita rasa seronok. Bijaknya kita merancang, tuan-tuan. Kita juga merancang membeli rumah. Oh, kita bijak merancang. Berapa gaji aku,
berapa sebulan aku nak bayar. Dan kita mengumpullah duit kita untuk paling kurang membayar deposit rumah kita. Saya ceritakan hal ini untuk menunjukkan betapa hebatnya kita merancang kehidupan dunia. Tetapi sayang tuan-tuan dan puan-puan, di antara kita tidak ramai yang merancang untuk akhiratnya. Dan sedih untuk saya menyatakan bahawa kebanyakan kita memang tidak merancang untuk akhirat kita yang lebih hebat. Kita sering menyatakan bahawa aku dah melakukan solat 5 waktu. Aku dah berpuasa. Aku dah berzakat. Aku dah menunaikan haji. Dan itu adalah lesen untuk aku masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, syurga Allah bukan sesuatu yang semurah itu. Itu sebab Rasulullah ingatkan, sebaik-baik, sebijak-bijak manusia adalah orang yang banyak mengingati mati. Apabila kita mengingati mati, banyak mengingati mati, pastinya kita akan rancang supaya kematian kita ini adalah sebuah kematian yang dianugerahkan Allah Subhanahu Wa Taala, kematian yang hebat. Dalam surah An-Nahl ayat ke-32, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, iaitu orang-orang yang dimatikan ataupun diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik. Bagaimana tuan-tuan? Para malaikat itu berkata kepada mereka. Para malaikat akan menyatakan kepada kita, Salamun alaikum, izhulul jannata bima kuntum ta'amalu. Masuklah ke dalam syurga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Kosakata yang terakhir, tuan-tuan dan puan-puan, ialah kerjakan apa yang telah kita kerjakan. Maksudnya, apa yang telah kita rancangkan untuk kematian kita itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, InsyaAllah kita akan berkongsi lagi dalam segmen Rindulah kepada sebuah kematian. Dan saya ingin memetik satu ayat yang mungkin setiap hari kita baca. Sebagai mukmin yang baik, ataupun paling kurang cuba nak jadi baik, atau paling kurang bercita-cita untuk menjadi baik. Kita sering setiap hari membaca ayat dalam surah Duha lewat solat sunat duha yang kita lakukan. Walal akhiratu khairul minal ula. Maksudnya tuan-tuan, Allah berfirman, walal akhiratu. Sesungguhnya yang akhir itu lebih baik daripada yang awal. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah tidak melihat awalnya kita. Allah tidak melihat hebatnya amalan kita pada awal kehidupan kita. Tetapi yang selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walal akhiratu khairul minal ula. Sesungguhnya yang akhir, itu adalah lebih baik daripada yang awal.
Mungkin ada antara kita bila faham dengan ayat ini, bukan sekadar kita membaca wadduha walaili iza saja ma waddaka rabbuka dan hingga akhir ayat ini. Dan apabila kita cuba faham, rupa-rupanya Allah memberi satu pengharapan bahawa di usia-usia kita begini, Allah ingatkan, Allah akan memandang akhirnya kita. Dan sebaik-baik manusia itu, kata Rasulullah SAW, dan firman Allah juga dalam Al-Quran, adalah orang-orang yang paling banyak memberi kebaikan kepada orang ramai. Semoga kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang paling banyak dapat memberi kebaikan kepada orang ramai. Tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita akan bertemu lagi dengan segmen seterusnya. Insya-Allah dalam segmen pertama, rindulah kepada sebuah kematian ini. Segmen pertama insya-Allah ada 15 episod video begini. Dan saya mohon pada tuan-tuan dan puan-puan, kongsikanlah, share kepada sebanyak mungkin sahabat-sahabat kita di luar sana. Dan saya memohon maaf andainya dalam masa saya berbicara, saya Maulana Azmi Al-Barisi hanya sekadar ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan ilmu yang terlalu sedikit yang saya miliki. Semoga ilmu ini bermanfaat dan kita akan berkongsi lagi dengan video-video dalam siri rindulah kepada sebuah kematian, supaya akhirnya kita benar-benar rasa seronok. Kita rasa-rasa, ya Allah, ya Tuanku, rupa-rupanya kematian ini sesuatu yang sangat indah. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya akhiri lafaz pada kali ini, pada hari ini, dengan lafaz mulia wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti, tak kau sadari masihkah ada jalan baru?